Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Hazib bin Muhammad Fakur Razi bernombor matrik D183-11106. Hari ini saya akan mulakan sesi pembentangan slide kami iaitu dengan tajuk latar belakang surah Al-As. Yang pertama, surah Al-As ini diturunkan di Mekah. Surah ini adalah surah ke-103 di dalam Al-Quran. Perkataan Al-As bermaksud waktu atau masa dan diambil dari ayat pertama surah ini. Contohnya wal-as. Jadi perkataan wal-as tu demi masa. Al-as tu bermaksud masa. Surah ini adalah surah terpendek di dalam Al-Quran. Jadi di banyak-banyak surah dalam Al-Quran, ini adalah surah yang paling pendek dan mempunyai 3 ayat sahaja. Di dalam surah ini Allah bersumpah atas nama masa. Jadi masa ni sangat penting kerana Allah pun telah bersumpah. Jadi dinampakkan di situ masa. Kita tak boleh membazirkan masa, kita tak boleh mensia-siakan masa yang kita ada kat dunia ni. Dan di dalam surah ini menceritakan tabiat manusia yang suka membuat kepada kebinasaan dan menjerumuskannya ke dalam lembah kehancuran, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihindarkan daripadanya kejahatan hawa nafsunya. Dan di dalam surah ini Allah menceritakan kebanyakan orang yang suka membuat perkara-perkara yang kebinasaan. Contohnya macam meleka dengan duniawi, membazirkan masa tanpa tidak buat ibadah-ibadah. Jadi kecuali orang yang Allah lindungi, seperti macam orang beriman, kerana dengan masa yang ada tu dia cuba untuk mendekatkan diri dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Roslan, nombor matrik D183-11190. Okey, saya akan membentangkan tentang asbab nuzul surah Al-As. Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahawa ketika itu tengah hari, masyarakat Arab duduk berbual untuk membincangkan isu-isu kehidupan dan kisah-kisah yang lain yang berkaitan dengan urusan kehidupan seharian. Banyak di antaranya yang membanggakan asal-usul mereka, kedudukan, kekayaan nenek moyang, kekayaan nenek moyang mereka. Akibat itu terdapat pertelingkahan ataupun pertengkaran dan keperitan antara satu sama lain. Mereka mengutuk waktu as. Mereka mengatakan bahawa waktu as adalah waktu yang buruk atau waktu yang tidak beruntung. Menurut mereka ada banyak bahaya yang terjadi di as. Sehubungan dengan kisah itu, datanglah surah Al-As yang memberikan penjelasan bahawa waktu as tidak salah. Kesalahan sebenarnya terletak pada manusia yang menggunakan waktu itu dari perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Akmal bin Syarifuddin, nombor matrik D183-11185. Hari ini saya akan menerangkan bahagian terjemahan surah Al-As. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ia bermaksud demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Okey, maksud terjemahan dari surah ini, maksud Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan masa. Dan masa ini ibarat seperti emas, dan kita perlulah menjaga masa dengan sebaik-baiknya. Dan setiap manusia sering mengabaikan masa dan selalu melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan kita haruslah menjaga masa dengan sebaik-baiknya. Okey. Yang seterusnya, pendapat ulama berkaitan dengan surah Al-As seperti berikut.
Okey, menurut pendapat yang pertama, menurut daripada Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi mengemukakan pandangan daripada Qatadah dan dari Ibnu Abbas menjelaskan Al-Asr dalam surah ini merujuk kepada waktu terakhir daripada siang sebelumnya, maksudnya waktu malam. Okey, mengikut pandangan yang kedua, Sultan Al-Ulama Al-Aziz Ibn As-Salam yang mengatakan bahawa Al-Asr itu merujuk secara umum kepada masa atau waktu. Solat asar yang sering dipanggil sebagai al-wusta. Bahkan dengan itu, ada yang mentafsirkan sebagai hayat Nabi Muhammad SAW. Okey, menurut pandangan ketiga, menurut pandangan daripada masyhur dalam karangan para mutafsir, cenderung mengatakan bahawa Al-Asr merujuk kepada waktu asar. Menurut pengarang tafsir Al-Mana, Allah memulakan surah ini dengan bersumpah dengan waktu asar kerana kebiasaannya orang Arab pada masa turunnya Al-Quran, mereka akan duduk bersembang-sembang tentang hari yang dialaminya. Maksudnya pada waktu itu dia selalu menceritakan kehidupan semasa seharian yang dilakukan. Okay. Dalam perbualan itu sering terjadi mereka mempersalahkan waktu dan hari yang dilaluinya. Juga tidak kurang menganggap sial pada nasib yang tidak menyembahi mereka, mungkin disebabkan kerugian dalam perniagaan, penipuan yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka dan lain-lain. Maksudnya, menurut pandangan yang pertama, Al-Asr tu ia merujuk kepada satu waktu atau masa, waktu yang terakhir sebelum waktu petang nak masuk ke waktu malam. Okay, itu menurut pandangan pertama. Okay, menurut pandangan kedua, Al-Asr itu dia merujukkan pada masa dan waktu yang ia dipanggil sebagai solat al-wusta. And selain itu juga ia mentafsirkan jangka hayat Nabi Muhammad SAW. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ashraf Wajdi bin Nur Zaki, nombor matrik D183111102. Okay, saya akan sambung bahagian saya, iaitu perbahasan topik. Okay, Allah telah bersumpah dengan masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang diperoleh bersamaan dengan bergeraknya masa, dan bukannya kerugian harta yang boleh kita cari, bukan juga kerugian hilang kekasih yang boleh diganti, melainkan kerugian yang akan memusnahkan kebaikan kehidupan seorang itu. Di dalam surah Al-Asr ni, Allah telah bersumpah dengan masa. Sesungguhnya siapa yang tak hargai masa dengan betul-betul, maka diorang akan rugi. Rugi yang dimaksudkan dalam surah ni bukanlah kerugian harta yang kita boleh usaha untuk kumpul balik, bukan juga kerugian hilang kasih yang juga kita boleh cari. Tetapi kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian yang akan merosakkan kebaikan kehidupan seorang tu. Okay, tingkatan orang yang rugi ni ada macam-macam. Ada yang rugi secara mutlak, maksudnya totally semua, seperti orang yang rugi di dunia dan akhirat. Ia tidak mendapat kenikmatan, malah berhak mendapat neraka Allah. Dan ada juga yang rugi sebahagian. Kerana itu Allah menyebutkan kerugian itu setiap manusia secara umum, kecuali orang yang memiliki 4 sifat, iaitu yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga memberi nasihat dengan kebenaran, dan keempat memberi nasihat dengan kesabaran. Iman terhadap apa yang diperintahkan Allah dengan beriman kepadanya. Dan iman tiada tanpa adanya ilmu. Ilmu adalah sebahagian daripada iman, yang tanpanya keimanan menjadi tidak sempurna. Okey, iman terhadap apa yang diperintahkan Allah ni, kita jaga akidah kita, tauhid kita terhadap Allah dengan melakukan kewajipan kita yang telah digariskan dalam Quran,
termasuk dalam rukun iman dan rukun Islam. Termasuklah hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Amal soleh ianya mencakupi seluruh perbuatan baik zahir maupun batin, semua yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Ni amal ibadah ni semua perkara yang makruf, yang baik, yang diredai Allah. Daripada senyuman kita kepada orang lain, tutur kata kita, tindak tanduk kita, sifat lemah lembut kita, sifat ihsan kita terhadap orang lain, cara kita menghormati hak orang lain, membantu fakir miskin atau menolong orang lain dalam kesusahan dan sebagainya. Seterusnya, nasihat dengan kebenaran. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah kebenaran dan nasihat yang membina, dan bukannya nasihat yang menjatuhkan. Nasihat ini sangat diperlukan, bahkan ia menjadi asas utama dalam mencipta keharmonian sesuatu kelompok, sesuatu keluarga atau masyarakat. Dengan nasihat ni kita boleh seorang tu dapat mengetahui mana yang kurang, mana yang patut dia improve. Maksud seorang sangat memerlukan pesanan antara satu sama lain. Tapi yang dimasukkan dalam surah ni bukanlah nasihat yang menjatuhkan, tapi nasihat yang ke arah kebenaran yang betul. Yang kedua adalah, dan yang dimasukkan dengan sabar pula adalah menahan diri dari hal yang diinginkan, hawa nafsu. Ianya merupakan bahagian dari akhlak yang paling mulia. Berpesan-pesan dengan kesabaran ni adalah satu sifat yang sangat mulia, merupakan akhlak yang paling mulia. Nasihat dengan kesabaran ni, mereka saling menasihati satu sama lain dengan kesabaran. Para ulama membahagi kesabaran menjadi 3. Yang pertama, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya macam kesabaran dalam ketaatan kepada Allah ni, dia malas nak pergi solat Jumaat kat masjid, dia lebih rela solat seorang-seorang kat rumah. Seterusnya, kesabaran dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, kesabaran menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Maka mukmin sejati akan semampu yang boleh menghiasi diri dengan 4 sifat berikut dan berusaha membebaskan diri dari kerugian. Sebab kita hidup kat dunia ni pun tak lama. Kita meminta berdoa kepada Allah agar menjadikan kita dan keluarga termasuk orang yang beruntung dan mendapat taufik. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustazah Mardiyah, sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengar penerangan daripada kawan-kawan saya berkaitan tentang surah Al-Asr, masuklah kita kepada topik seterusnya, iaitulah pengajaran surah Al-Asr. Jadi pengajaran yang kami tekankan di sini ada 3 pengajaran. Pengajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya surah Al-Asr itu bukan solat asar itu adalah solat yang susah dikerjakan pada awal waktu. Jadi seperti mana kami lihat penjelasan mantan mufti wilayah Dr. Sahibus Samaha Dr. Zulkifli Al-Bakri, beliau mengatakan sedemikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan solat asar itu adalah solat yang susah dikerjakan pada awal waktu. Kenapa? Sebab pada waktu-waktu asar ini para pekerja belum pulang ke rumah, dan para pemain bola ataupun para mereka yang aktif kepada sukan terngiang-ngiang ataupun terfikir-fikir tentang sukan yang mereka ingin kerjakan pada hari itu. Jadi tanpa mereka menimbang akan solat asar mereka. Jadi ada yang kerja, dia balik pukul 4.30, lalui dalam keadaan jalan jam dan seumpamanya, sampai di rumah pukul 6. Sampai di rumah pada waktu jam 6 petang,
habis itu rehat dan seumpamanya, maka dia laksanakan solat asar dalam jam 6.30. Maka hal yang di antara solat 5 waktu itu, solat yang amat sukar juga dilaksanakan adalah solat fardu asar. Baik, poin yang kedua ialah manusia lebih mudah lalai terhadap masa berbanding perkara lain. Jadi seperti mana yang kita maklum, masa ini amat penting dalam kehidupan seharian kita. Bahwasanya masa ini perkara yang paling manusia mudah lalai terhadapnya adalah masa. Sedar tidak sedar kita telah masuk kepada bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan itu, adakah kita telah pun menyiapkan diri untuk bersedia menghadapi bulan Ramadan? Jadi sedar tidak sedar kita pun telah memasuki bulan yang mulia, di mana bulan Ramadan. Maka masa itu kita amat lalai terhadapnya. Bahkan ada setengah orang dia tidak menyadari bahwasanya umurnya telah pun mencapai 20 tahun. Umurnya telah pun mencapai 30 tahun. Umurnya telah pun mencapai 40 tahun. Dan menurut kajian, umur manusia ini separuh daripadanya tidur, digunakan untuk tidur. Contohnya umurnya 30 tahun. 30 tahun, maka 15 tahun daripada masanya itu tidur. Contohnya umurnya 40 tahun, maka 20 tahun daripada masanya itu digunakan untuk tidur. Maka separuh daripada masanya itu digunakan untuk tidur. Maka termasukkah kita di dalam golongan yang Allah kata mereka yang tidak rugi itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sedangkan separuh daripada kehidupan kita gunakan untuk tidur. Wal'iyazubillah. Maka poin yang ketiga, menggunakan masa untuk beribadah kepada Allah. Maka kita ketahui bahwasanya ibadah kepada Allah ini iaitulah fardu, solat fardu, puasa, zakat dan seumpamanya adalah wajib bagi kita. Selain daripada wajib, maka hendaklah juga kita menambahkan yang sunnah. Yang sunnah seperti yang disebut dalam surah Al-Asr ini, yaitulah mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka amal soleh itu banyak. Dan solat-solat selain daripada fardu itu banyak. Ada solat sunnah yang dinamakan solat sunnah wudu, ada solat sunnah duha, ada solat sunnah qabliyah ba'diyah, ada solat sunnah awabin, ada solat sunnah witir, tahajud dan seumpamanya. Maka itu pun amal soleh. Baca Quran termasuk juga amal soleh. Berselawat ke atas Nabi SAW juga termasuk kepada amal soleh. Maka kita hitung penggunaan masa kita dalam seharian itu berdasarkan surah Al-Asr ini, ayat yang ketiga, yaitulah tentang kita beriman kepada Allah. Maka hal ini kita perlu perbarui iman kita ini setiap hari kepada Allah. Dan kita syukur dalam solat kita ada syahadah. Maka kita perbarui iman kita kepada Allah. Yang kedua, kita beramal soleh. Maka dalam seharian itu kita hitung, adakah kita beramal soleh dengan banyak ataupun sebaliknya. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kita hitung hari kita. Pada hari itu, adakah kita mengingatkan kawan-kawan kita dengan kebenaran, yaitulah mengingatkan mereka tentang solat, tentang selawat dan seumpamanya. Dan yang ketiga, kita berpesan kepada mereka dengan kesabaran. Ya, kita tahu bahwasanya yang memberikan hidayah bukan kita, tapi kita boleh jadi asbab kepada seseorang itu menerima hidayah. Baik, itulah serba sedikit tentang pengajaran surah Al-Asr. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali kesimpulan, kita sebagai umat Islam hendaklah memanfaatkan setiap saat yang diberikan dengan melakukan amalan-amalan dan perkara yang bermanfaat. Sebagai contoh, aktiviti yang bermanfaat seperti membantu ibu bapa
tidak menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang lara dan lain-lain lagi. Hal ini kerana masa sangat berharga, kerana masa tidak boleh diputar semula. Ya, masa dia bukan macam duit. Jadi kalau macam duit, kalau tak ada duit, kita boleh cari kerja macam kerja ke, minta sedekah ke. Kalau macam masa kalau dah lalu, kita tak boleh patah balik dan kita tak boleh minta masa tu untuk ulang balik. Jadi dengan masa yang ada, dengan peluang masa yang ada, kita gunakanlah dengan sebaik yang mungkin. Buatlah amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, ataupun luangkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah lah, bukan menghabiskan masa dengan perkara yang menyebabkan kita leka dengan duniawi dan sampai terlupa akan